Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Iqbal bin Muhammad Hamidi, nombor pendaftaran M02 STM 20F013. Saya ingin membentangkan tentang pengenalan kepada sistem komputer. Ciri-ciri komputer. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri daripada rangkaian pelbagai komponen yang saling terhubung satu sama lain untuk membentuk sistem kerja. Fungsi komputer adalah melakukan pemprosesan. Data yang diproses akan menghasilkan output dalam bentuk maklumat. Komponen asas komputer yang pertama adalah CPU processor. Definisi CPU ataupun prosesor atau unit pemprosesan pusat sering disebut otak komputer. Ia mengawal keseluruhan operasi sistem komputer. Fungsi prosesor adalah berfungsi sebagai alat untuk memproses data. Diterima dari input dan kemudian akan menghasilkan output. Jenis dan ciri-ciri CPU atau prosesor. Jenis CPU yang pertama adalah Intel. Produk ini dibuat daripada syarikat bernama Intel Corporation. Produk prosesor Intel berlaku di Amerika Syarikat. Jenis CPU yang kedua adalah AMD, iaitu Advanced Microprocessor. Prosesor AMD berpusat di Sunnyvale, California. Prosesor disukai oleh pengguna gamer dan pereka grafik. Jenis CPU ketiga adalah Cyrix. Dari segi kelajuan prosesor ini, jenis ini mempunyai kemampuan yang cukup optimum. Prosesor ini masih di bawah Intel dan AMD. Jenis CPU yang keempat adalah IBM. IBM bermaksud International Business Machine Corporation, syarikat yang menghasilkan dan menjual jenis perkakasan komputer dan perisian. Komponen asal komputer yang kedua adalah RAM. RAM, Random Access Memory, adalah sebuah perkakasan dalam komputer, kawasan penyimpanan sementara. Fungsi RAM adalah untuk membaca dan menyimpan data. Data pada RAM adalah bersifat sementara. Jenis dan ciri-ciri RAM. Jenis yang pertama adalah DRAM, iaitu Dynamic Random Access Memory. Cirinya adalah memori ini memerlukan kapasitor sebagai asas untuk menyegarkan semula data di dalamnya. RAM ini mempunyai kelajuan yang lebih tinggi daripada RAM EDO. Jenis yang kedua adalah SDRAM, iaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang mempunyai kelajuan yang cukup tinggi. RAM ini dapat menampung memori dari 16 MB hingga 1 GB. Jenis RAM yang ketiga adalah RDRAM, iaitu Rambus Dynamic Random Access Memory. Ia diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kelajuan 600 MB per saat. Ia dikembangkan untuk komputer dengan prosesor untuk gaming. Jenis RAM yang keempat adalah DDR-SDRAM. RAM jenis ini mempunyai kelajuan yang sangat tinggi di antara jenis RAM. RAM ini mampu menjalankan dua arahan pada masa yang sama dalam unit masa yang sama. Komponen asal komputer ketiga adalah motherboard. Definisi motherboard adalah sebuah papan litar bercetak PCB, tulang belakang bagi sebuah laptop, komputer atau telefon. Fungsi motherboard adalah semestinya sebagai tulang belakang dan penghubung, penyambung peranti luaran iaitu printer, pengimbas dan lain-lain. Jenis dan ciri-ciri motherboard. Yang pertama adalah motherboard Advanced Technology Extended. Cirinya adalah Intel mengeluarkan satu motherboard jenis motherboard ATX pada tahun 1990. Bentuk fizikal agak kecil sedikit berbanding AT. Motherboard Micro ATX adalah motherboard yang serupa dengan ATX. Bentuk fizikal motherboard ini lebih kecil. Jenis motherboard yang ketiga adalah motherboard Balanced Technology Extended. Ia dicipta untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan mengurangkan panas pada motherboard. Motherboard jenis ini jarang dijumpai. Jenis motherboard terakhir adalah motherboard Mini Information Technology Extended. Motherboard ini masih digunakan hingga sekarang. Ia hanya boleh digunakan pada casing komputer yang berukuran kecil saja. Komponen asal komputer yang keempat adalah hard disk. Definisi hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras, hardware, penyokong komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data. Ia berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat piringan tempat data tersimpan. Fungsi hard disk adalah menyimpan data secara tetap ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya. Komponen asal komputer yang kelima adalah motherboard. Definisi hard disk adalah hard disk yang mempunyai ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data. Ia berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat piringan tempat data
Jenis dan ciri-ciri hard disk. Yang pertama adalah hard disk SCSI. Jenis cakra-cakra ini disambungkan ke bus SCSI, iaitu Small Computer System Interface Standard. Jenis hard disk yang kedua adalah hard disk RAID ataupun Redundant Array of Independent Disk. Ini mempunyai kemampuan untuk bertelansur dengan kesalahan penyimpanan atau pengumpulan data. Jenis hard disk yang ketiga adalah hard disk SATA. Hard disk SATA ataupun Serial Advanced Technology Attachment terkenal dengan kadar pemindahan data yang sangat tinggi. Ia mampu mengurangkan kepenaman atau kelewatan. Jenis hard disk yang terakhir adalah hard disk SSD. Ia tidak menggunakan mekanik dalam media. Ia teknologi yang sama seperti USB drive atau memori komputer. Komponen asal komputer yang kelima adalah graphic card. Definisi graphic card adalah komponen perkakasan dengan penyambung VGA 15 pin. Ia memproses dan menterjemahkan data visual komputer ke skrin monitor. Fungsi grafik card adalah berfungsi untuk menterjemahkan output komputer ke monitor, menyampaikan isyarat video analog ke komputer. Jenis dan ciri-ciri grafik card. Jenis grafik card yang pertama adalah VGA ISA. Ia sejenis kad VGA yang dipasang di slot pengembangan bus ISA, iaitu Industri Standard Seni Bina. Kad jenis ini tidak lagi digunakan kerana kelajuan pemindahan data yang lambat. Seterusnya adalah VGA PCI, sejenis kad VGA yang dipasang di bus slot pengembangan PCI, iaitu Peripheral Component Interconnect. Kad VGA jenis ini jarang digunakan. Jenis grafik kad yang ketiga adalah VGA AGP. Kad VGA dipasang di bus slot pengembangan AGP, iaitu Accelerate Graphics Port. Ia untuk meningkatkan pemindahan data ke memori dengan ketara. Jenis grafik kad yang terakhir adalah VGA PCIe. Ia bertujuan untuk memasang peranti antara muka interface dengan teknologi. Komponen asal komputer seterusnya adalah power supply. Definisi power supply ialah mempunyai peranan untuk menyediakan bekalan kuasa. Ia boleh didapati di casing komputer dan ia berbentuk persegi. Fungsi power supply adalah menyediakan arus elektrik ke pelbagai komponen atau perkakasan yang terdapat dalam casing komputer. Jenis dan ciri-ciri power supply. Jenis yang pertama adalah power supply AT. Power supply pertama adalah jenis power supply AT. AT ini bermaksud Advanced Technology. Ia mempunyai kuasa elektrik yang agak rendah. Jenis power supply yang kedua adalah power supply ATX. ATX sendiri adalah pendek kata untuk Advanced Technology Extended. ATX ini merupakan pembangunan motherboard dari AT motherboard. Power supply BTX, bekalan kuasa BTX Balance Teknologi Extended ini adalah jenis bekalan kuasa yang banyak digunakan pada komputer, iaitu power supply BTX. Seterusnya adalah monitor. Definisi monitor, ia merupakan sejenis peranti periksa output, memproses dan menterjemahkan data visual komputer ke skrin monitor. Fungsi monitor adalah menampilkan semua pemprosesan data, seperti teks, gambar atau video. Jenis dan ciri-ciri monitor. Jenis pertama adalah monitor CRT, iaitu Chartered Ray Tube. Ia dibuat dengan memanfaatkan teknologi sinar katod yang diletakkan di dalam tube. Monitor komputer tertua yang masih banyak digunakan sehingga kini. Jenis monitor kedua adalah monitor LCD, iaitu Liquid Crystal Display. Cirinya ialah ia dibuat dengan menggunakan teknologi sinar cahaya dalam media kristal cair. Kualiti gambar jauh lebih baik daripada monitor CRT. Jadi monitor yang ketiga adalah monitor LED, iaitu Light Emitting Diode. Ia dipasang menggunakan teknologi dioda cahaya. Monitor LED cenderung sedikit. Jenis monitor yang terakhir adalah monitor plasma. Ia dipasang menggunakan teknologi gas pendafluar. Seterusnya, monitor plasma yang terbaik dari segi kualiti gambar yang dihasilkan. Komponen asal komputer seterusnya adalah CD player. Definisinya ialah ia menyimpan data yang boleh dibaca oleh komputer, boleh membaca data yang terkandung di dalam sebuah cakra padat. Fungsi CD player adalah ia berfungsi untuk membaca data CD dan melakukan burning data ke CD. Jenis dan ciri-ciri CD player. Jenis yang pertama adalah TDK Veldot. Cirinya adalah
TDK adalah pengeluar CD-ROM baru dalam beberapa tahun terakhir. Jenis CD player kedua adalah Hewlett-Packard, salah satu pengeluar CD RW tertua di dunia. Hewlett-Packard kini menghasilkan HP Swirlstar. Jenis CD player yang ketiga adalah optical disc. Ia kurang popular di kalangan pengguna kerana harganya yang sangat tinggi. Bentuknya menyerupai cakera laser. Seterusnya adalah keyboard. Definisi keyboard adalah papan kekunci. Keyboard adalah peranti input komputer. Papan kekunci berisi susunan huruf, angka dan fungsi kawalan lain. Fungsi keyboard adalah memasukkan data atau perintah pada komputer. Jenis dan ciri-ciri keyboard. Jenis yang pertama adalah keyboard QWERTY, iaitu ia dicipta pada tahun 1878 oleh Schulz, Glidden dan Searle dan ia cukup terkenal. Jenis keyboard kedua adalah keyboard Glockenberg. Ia dibuat untuk meningkatkan papan kekunci Glockenberg. Kuncinya lebih nipis dan kanan dan kirinya dipisahkan. Jenis motherboard yang ketiga adalah keyboard Dvorak. Dibuat pada tahun 1932 dan bermaksud untuk menambah berat badan semasa menulis menggunakan tangan kiri. Jenis keyboard terakhir adalah keyboard mechanical. Papan kekunci mechanical ini dibuat khusus untuk pemain gamer. Komponen asal komputer yang terakhir adalah mouse. Definisi mouse ialah peranti input ke komputer. Ia merupakan peranti kecil yang bergerak di atas permukaan keras dan rata. Fungsi mouse adalah alat penunjuk untuk menggerakkan penunjuk pada layar monitor komputer. Jenis dan ciri-ciri mouse. Jenis mouse pertama adalah mouse optik. Ia menggunakan serangkaian optik untuk alat pergerakannya dan banyak digunakan secara umum. Jenis mouse kedua adalah mouse USB. Jenis tikus paling biasa dan paling banyak digunakan oleh pengguna komputer. Ia sangat mudah untuk komputer pada zaman sekarang. Jenis mouse yang ketiga adalah mouse wireless. Ia dilengkapi dengan canggih, iaitu mouse tanpa wayar. Ia juga dapat digunakan untuk jarak jauh dengan komputer pengguna. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.